Baik, mari kita mulakan Bengkel Wakaf Ilmu Sains SPM. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua murid-murid yang dikasihi. Cikgu bernama Cikgu Nurul Hizan binti Zakaria. Cikgu merupakan guru sains SPM bermula pada tahun 2004 sehingga kini dan kini sedang mengajar di SMK Tanjung Pau, Jitra Kedah. Okay, InsyaAllah pada hari ini dalam tempoh 30 minit kita cikgu akan cuba untuk memantapkan lagi kemahiran proses sains kertas 2 pada murid-murid semua. So cikgu tahu calon-calon SPM 2020 ni dah bersedia sebenarnya, tapi mungkin kerana dalam keadaan kuarantin agak pelajar-pelajar agak terkuarantin, jadi kadang-kadang mereka tidak ingat. Okey, jadi kita hari ini kita akan cuba memantapkan semula kemahiran proses sains. Okey, maafkan cikgu sekiranya cikgu cakap agak laju, tapi insya-Allah kamu boleh lihat rakaman ini di link Telegram yang akan kita bagi sebentar lagi. Okey, baik. Okey, kemudian ini adalah format instrumen pentadsiran sains SPM. Format ini kita tahu kita ada kertas 1 dan kita ada kertas 2. Okey. Kertas 2 di mana kita nak fokus pada hari ini adalah bahagian amali. Okey, bahagian amali, kita tahu bahagian A kita ada 4 soalan, bahagian B kita ada 5 soalan dan kedua-dua bahagian ini adalah wajib dijawab di mana dia adalah menguji teori kita, dan juga bahagian C adalah soalan 10 adalah soalan eksperimen. Dan kita akan bagi tips macam mana untuk jawab soalan eksperimen pada fasa kedua nanti oleh cikgu lain, dan kemudian pada hari ini kita fokus bahagian A sahaja, iaitu amali. Kemungkinan sebab kita tahu amali mungkin amali dari berkaitan dengan fizik, kimia ataupun biologi. Okay, jadi hari ini ingat fokus kita nak mantapkan soalan kemahiran proses sains. Okay, baik. Seperti yang kita maklum dan kita tahu untuk bahagian A kemahiran proses sains ataupun kemahiran saintifik, yang pertama murid kena boleh membuat pemerhatian, kemudian boleh mengelaskan, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramalkan, berkomunikasi, hubungan ruang dan masa, mentafsir data, mengawal pemboleh ubah, definisi secara operasi dan juga boleh membuat hipotesis. Jadi, murid-murid sekalian, hari ini kita kalau cikgu nak fokus semua memang tak sempat dalam tempoh 30 minit. Jadi, cikgu nak fokus hari ini kita mahir membuat inference, kita mahir mengawal pemboleh ubah, kita boleh mendefinisikan secara operasi, membuat hipotesis dan juga perhatian. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok dulu pemboleh ubah. Cikgu tahu semua murid sudah mahir kerana telah didedahkan ketika sekolah rendah lagi mengenai pemboleh ubah. Cikgu ingatkan kembali ataupun cikgu cuma mengimbas kembali apakah dia pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang kita kata istilah lain ditetapkan pun boleh juga. Kemudian dimalarkan, kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasi, apa yang diubah-ubah. Okey, apa yang diubah-ubah berubah itu adalah manipulasi, dan bergerak balas adalah pemboleh ubah yang kita nak lihat hasil daripada eksperimen, apa yang hasil akhir itu adalah bergerak balas. So cikgu harap semua murid memang sudah menguasai pemboleh ubah, tidak ada masalah. Okay, tetapi cikgu nak ingat kembali tips je untuk pemboleh ubah supaya anda tidak salah ketika menjawab pemboleh ubah. Pastikan pemboleh ubah, minta maaf, pemboleh ubah anda ada parameter dan juga bahan. Contohnya kalau murid menjawab bubur saja, salah. Kena ada parameter. Parameter adalah sesuatu yang boleh diukur. Contohnya isi padu bubur nutrien, di mana isi padu boleh diukur dengan menggunakan alat radas, dengan menggunakan deria iaitu penglihatan, iaitu mata. Okey, cikgu harap semua jelas. Okey, seterusnya pemboleh ubah, anda kena tahu sebenarnya pemboleh ubah dapat markah free sebenarnya, sebab pemboleh ubah selalunya dapat jawapan daripada 4 ada rangsangan sebenarnya dalam soalan. Yang pertama ayat, yang kedua jadual, yang ketiga graf dan juga yang keempat gambar raja. So, bagaimana pemboleh ubah daripada ayat? Okey, daripada ayat. Contoh cikgu nak bagi daripada ayat. Ya, kita lihat di sini soalan. Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan amonia ke atas lateks. Contoh kedua, rajah 2 menunjukkan untuk mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa. Cikgu saja highlightkan dengan warna merah. Kenapa? Sebab daripada ayat ini sebenarnya ada pemboleh ubah. Cuba kamu teka. Apa pemboleh ubah yang tersirat dalam ayat tersebut? Okey? Ya, betul.
pembeli ubah dimanipulasi atau diubah-ubah. Itu adalah pembeli ubah daripada ayat. Okay, next. Daripada jadual. Ya, daripada jadual pun ada jawapan murid-murid sekalian. Okay, daripada sebelah kiri ini kita tahu manipulasi dan sebelah kanan adalah ya, bergerak balas. Sama juga yang di bawah. Semua orang tahu cikgu rasa apa dia manipulasi? Iaitu masa dan juga suhu. Jadi macam mana boleh salah dalam peperiksaan kerana semua itu diberi. Okay, mungkin dari segi yang pertama tadi, mungkin dari segi ayat, soalan dan juga jadual. Tetapi ada rangsangan lain lagi sebenarnya iaitu daripada graf. Di mana kita tahu graf kalau yang bawah ini kepada manipulasi weight of student ataupun berat murid, dan juga yang di atas ini sebelah kiri ini adalah yang menegak adalah bergerak balas. Tetapi cikgu nak bagi tips iaitu macam mana nak ingat. Okay, cikgu nak bagi tips yang mudah. Kalau M, kita ingat macam ni, M adalah melintang ataupun menerap. Menerap selalunya baring. Jadi yang terbaring ini M, menerap adalah M, manipulasi, dan yang atas ini yang tegak ini adalah bangkit. Bangkit maksudnya bangun, straight naik atas. So bangkit huruf B, bergerak balas. So cikgu bagi tips macam mana nak ingat supaya tidak confuse. Okay, seterusnya daripada graf dan daripada gambar pun sebenarnya dah ada jawapan sebenarnya murid-murid. So kamu tidak boleh salah sebenarnya. Okey, jadi daripada gambar yang pertama kita lihat di sini, ya, samalah tinggi objek. Itu apa yang sama, apa yang tetap, apa yang dimalarkan. Kemudian okey, saya nampak kat sini ketebalan kanta pun sama. Okey, betul. Kemudian yang biru ni ada sama di bawah. Tidak sama kerana masih kerana jarak dia berbeza. Dan yang kemudian seterusnya sebelah kanan nak tengok saiz image atau tinggi image. Ini yang kita nak tengok. Jadi kamu kena fahamkan gambar rajah tu dengan betul. Setelah kamu kaji gambar rajah kamu, kena pasti berubah. Baru kamu boleh keluarkan jawapan. Okey, rupa-rupanya yang merah itu merujuk kepada dimalarkan atau ditetapkan. Yang biru itu adalah dimanipulasi ataupun yang diubah-ubah. Dan juga yang di sebelah kanan adalah bergerak balas atau hasil tindak balas. Cikgu minta maaf, tolong mutekan suara semua sebab dia agak terganggu. Pastikan mute semua suara. Okey, seterusnya. Mohon mute suara anda, boleh? Sebentar ya. Okay, cikgu terpaksa mute sebab dia agak mengganggu. Sebentar. Ni tak dengar mana. Okey, seterusnya boleh kita teruskan. Baik. Okey, seterusnya yang bergerak balas. Okey, tak apa. Biasalah benda ni secara live memang akan ada gangguan juga. Okey, baik. Bergerak balas. Okey, ini adalah sedikit rahsia. Sebenarnya dimalarkan dan dimanipulasi, sebelah kiri dia memang selalunya ada jawapan. Jawapan dia sebenarnya kadang-kadang dia dah susun dah. Di sebelah kiri adalah manipulasi, dimalarkan, dan sebelah kanan sebenarnya tips adalah bergerak balas. Kebanyakan gambar. Tetapi janganlah ikut tips ini untuk semua soalan. Bergantung juga kepada soalan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, ini adalah contoh juga dimalarkan daripada gambar-gambar rajah. Jadi kamu boleh tengok nanti video slide ni di Telegram. Okey, di sini contoh. Baik, seterusnya pembeli ubah yang untuk pembeli ubah kita teruskan lagi. Okey, cikgu teruskan dengan hipotesis. Okey, hipotesis banyak yang tanya cikgu boleh tak buat ayat macam ni? Boleh tak buat ayat macam tu? Cikgu ni ajar macam ni, orang ni ajar macam tu. Sebenarnya mudah saja. Hipotesis ni janji dalam kamu punya ayat tu ada manipulasi dan bergerak balas. Jawapan kamu tu betul sebenarnya. Tetapi kita bagi guide ataupun panduan supaya jawapan kamu lebih tepat, lebih jelas. Tetapi once ada dalam ayat kamu manipulasi dan bergerak balas, tidak menjadi kesalahan sebenarnya. Jadi tips yang pertama, jika
kita gunakan pembuluh ubah manipulasi, maka pembuluh ubah bergerak balas. Kemudian yang kedua, semakin kita polar manipulasi, polar maksud dia bertambah atau berkurang. Semakin polar pembuluh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga adalah kita gunakan perbandingan. Kita tak mau guna jika maka, kita nak buat perbandingan pun boleh. Janji dalam hipotesis kamu ada pemboleh ubah. Okey, seterusnya. Ini contohnya. Okey. Darjah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kuantiti karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penyampaian. Kita tahu ini adalah maksud adalah manipulasi dan kita tahu isi padu gas adalah bergerak balas. So kamu confused, saya nak guna apa? Yang jika maka ke semakin-semakin. Kan? Jadi cikgu bagi contoh, ada pelajar nak jawab macam ni. Semakin, ini adalah jawapan yang paling tepat kerana ia adalah polar. Semakin masa meningkat, maka isi padu gas meningkat. Tetapi ingat, pesanan cikgu, kamu kena cerita dulu pasal manipulasi baru bergerak balas. Jangan terbalik. Kalau terbalik, jawapan hipotesis kamu salah. Kemudian kamu nak guna jika maka pun boleh. Jika masa bertambah, maka isi padu gas semakin meningkat pun boleh. So tiada kesalahan. Okay, dan seterusnya kamu tak perlu salin nanti kamu boleh ambil bahan-bahan ni. Okay. Kamu tengok bagi faham dulu apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, contoh soalan ni. Ini adalah contoh soalan tadi. Kamu tahu manipulasi tadi apa? Manipulasi tadi adalah jarak ini betul, jarak objek. Okey, bergerak balas adalah size image atau tinggi image. Jadi jawapan hipotesis kamu kena ada PM dan PM. Jadi jawapan dia adalah semakin dekat jarak objek, semakin besar saiz image. Okay, contoh pula soalan ni. Ini soalan yang memang tak boleh nak guna semakin, tak boleh nak guna jika. Jadi kita nak buat macam mana? Allah, kita dah try ejah pun tak boleh. Sebab soalan ini tidak ada polar. Jadi kita guna perbandingan. Paku besi lebih mudah berkarat daripada paku keluli. Boleh. Tapi cikgu, kalau saya nak guna paku keluli atau nak sebut paku keluli dulu atau paku besi boleh tak? Boleh, tapi ayat sudah kena tukar sikit lah, iaitu paku keluli lebih tahan berkarat dari paku besi. Jadi cikgu harap kamu faham hipotesis ni, syarat dia janji kena ada PM dan PB. Okey, baik. Seterusnya. Okey, pemerhatian. Ingat, pemerhatian mesti guna deria kita. Okay, so kita deria mendengar, kita menggunakan telinga, sentuhan kita menggunakan kulit, okay, bau, hidung, rasa, lidah dan penglihatan mata. Semua ini kita gunakan semasa buat eksperimen. Jadi pemerhatian kena ingat anak murid sekalian, kita guna apa yang kita nampak. Sebab tu cikgu highlight di sini PB yang kita nampak. Mungkin ada pelajar yang confused. Cikgu, PB nampak tu apa? PB nampak tu pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas ada yang kita nampak, ada yang kita tidak nampak. Cikgu nak beritahu apa beza nampak dengan tak nampak. Contohnya macam ni. Kekondaksian elektrik dengan mentol menyala. Mentol menyala dengan kekondaksian elektrik, dua-dua adalah jawapan kepada PB. Betul. Kalau kamu jawab PB adalah dua-dua jawapan tersebut betul. Tetapi cuba fikir secara logik. Antara mentol menyala dengan kekondaksian elektrik, yang mana yang kamu nampak? Kamu akan nampak mentol menyala. Jadi jawapan kamu kena jawab untuk pemerhatian mentol menyala. Okey, faham? Okey, seterusnya. Ingat, pemerhatian mesti PB nampak ya, apa yang kita nampak. So, kita perhatikan gambar rajah, okay, kita lihat kata tugas, spesifik atau umum, okay, dan kemudian kena ada perbandingan kalau umum. Cikgu akan bagi semua contoh macam mana soalan pemerhatian. Okey, baiklah. Ada 10 minit lagi ni, insyaAllah cikgu cuba lajukan. Okey, contoh soalan ni. Okey, malar. Okey, kita lajukan malar 5 gram. Maksudnya 5 gram, 5 gram. Maksudnya jisim logam adalah malar. Kemudian manipulasi. Oh, dia guna logam L, dia guna logam M. Maksudnya manipulasi dia adalah jenis logam. Okey, tetapi yang nak tengok hasil dia, ingat, pemerhatian nak tengok hasil. So kita nak baca yang PB ni. Oh, isi padu gas yang 2A tu sedikit, tetapi isi padu gas yang bawah ni lebih banyak. Jadi pemerhatian kita adalah yang pertama kita boleh jawab isi padu gas dalam rajah 2A sedikit.
betul. Ataupun ada pelajar kelas lain jawab, isi padu gas dalam darjah 2B banyak. Pun betul. Dah ada pelajar jawab, nak jawab dua-dua cikgu boleh tak? Nak bandingkan. Pun boleh. Isi padu gas dalam darjah 2B lebih banyak daripada berbanding 2A. Pun betul. Tetapi sebenarnya jawapan kamu ni semua betul. Tapi bergantung kepada soalan. Ini contohnya. Okey. Soalan dia tanya macam ni. Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen di atas. Maksudnya soalan ini adalah soalan yang umum. Dia umum. Jadi jawapan kamu buatlah perbandingan sebab dia umum. Jadi jawapan dia adalah lekuk P lebih dalam dari lekuk Q. Kamu bandingkan antara lekuk P dan lekuk Q. Okey. Contoh pula kalau soalan spesifik. Nyatakan satu pemerhatian pada root Z. Dia suruh tanya pada root Z sahaja. Jadi soalan ini adalah soalan pemerhatian yang spesifik. Jadi apa jawapan kamu? Ingat, pemerhatian adalah apa yang kamu nampak. Jadi kamu akan label di sini, masa ini adalah PB. Jadi jawapan dia adalah root Z mengambil masa yang paling cepat untuk paku tekan jatuh. Dia tak buat perbandingan sebab soalan dia adalah spesifik. Tapi kalau saya nak jawab perbandingan boleh tak cikgu? Pun boleh, tidak menjadi masalah. Boleh mana-mana. Okey, seterusnya cikgu lajukan lagi inference. Ingat, pemerhatian adik-beradik kepada inference. Kamu kena ingat dan kamu kena faham. Pemerhatian adalah adik-beradik kepada inference. Maksudnya setelah pemerhatian, benda itu berlaku, hasil itu berlaku, mesti ada sebab. Mengapa ia berlaku? Mengapa ia berlaku tu itu adalah inference. Maksud dia sebab atau kesimpulan kepada pemerhatian. Inilah pelajar yang selalu pelajar salah sebab mereka tidak kuasai teori. Bila tak ada knowledge science, macam mana nak jawab inference, betul? Tapi jangan risau, cikgu akan share semua bahan tentang inference, tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kamu rujuklah bahan tersebut supaya kamu boleh bila dapat soalan pada guru kamu rujuk kalau kamu lupa apakah jawapan inference. So ingat, inference guna PB tak nampak. Contoh tadi, penyalaan mentol tak boleh guna. Tetapi gunalah kekondaksian elektrik untuk inference. Okay, PB tidak nampak, tak nampak. Okay, cikgu akan bagi contoh soalan terusnya. Okey, cikgu ulang balik. Ini tadi adalah jawapan. Yang pertama ni jawapan pemerhatian. Tapi kalau soalan tanya, apakah inference terhadap pemerhatian tadi? Tiba-tiba lepas pemerhatian, sudah pasti ada soalan inference. So, kamu nak jawab apa? Jawapan dia adalah logam. Sebab apa? Isi padu gas lebih banyak. Sebab logam M lebih reaktif apabila bertindak balas dengan asid. Nampak? Reaktif ni kadang-kadang jawapan dia ada dekat soalan. Dekat soalan tu ada perkataan reaktif ni. Kalau tak ada, kamu kena tahu teori ini. Okey, contoh yang kedua. Nampak yang kuning ni? Ini adalah jawapan untuk pemerhatian. Jadi kalau soalan tanya inference, nyatakan satu inference tentang pemerhatian tadi. So kamu kena ada knowledge juga benda ni. So kamu akan jawab root Z merupakan pengalir atau konduktor haba yang paling baik. So konduktor haba ni, pengalir haba yang baik adalah PB yang tak nampak. Cikgu ulang balik, kadang-kadang perkataan ini ataupun PB tak nampak ni ada dalam soalan. Cuba cari, kadang-kadang dia bagi tips dah sebenarnya. Okey, seterusnya, satu lagi. Kalau dia kata lekuk P lebih dalam daripada lekuk Q, dia tanya pula apa dia inference. Lepas tanya pemerhatian, dia tanya inference. So, jawapan dia adalah luas permukaan yang lebih kecil menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Okay, cikgu harap kamu faham. Dan yang terakhir hari ini adalah definisi secara operasi. Pelajar banyak confuse, banyak lupa bagaimana untuk jawab. Jadi definisi secara operasi kita ada 3 syarat. Okay, syarat yang pertama, kamu kena ada kehendak soalan. Syarat yang kedua, kamu kena ada kata penghubung dia. Kata penghubung dia sama ada proses, boleh bahan, tindak balas, cair dan sebagainya. Dan yang terakhir, kena ada PB yang nampak, bukan tidak nampak. Ingat, contohnya nyalaan mentol, luas kawasan jernih, itu adalah PB nampak. Kalau kamu guna pertumbuhan bakteria lebih aktif, itu salah, itu PB yang tidak nampak. Okay, contoh soalan definisi secara operasi. Ini contoh soalan dia. Ingat, 3 syarat untuk definisi secara operasi. 3 syarat. Syarat yang pertama adalah kehendak soalan. Soalan tanya, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Jadi pertumbuhan bakteria adalah syarat yang pertama. Okey. Kemudian apa syarat yang kedua? Kata penghubung.
Ini adalah syarat yang kedua. Dan apa syarat yang ketiga? Apa yang kita nampak. Hubur nutrien menjadi keruh. Jelas? Okay, dan yang kemudian, ini contoh satu lagi. Definisi secara operasi bagi air suling. Syarat pertama adalah air suling. Apakah syarat kedua? Bahan cecair. Dan syarat ketiga, apa yang kita nampak? Mempunyai takat didih 100 darjah Celsius. Dan alloy adalah syarat pertama. Syarat kedua adalah bahan pepecah. Dan syarat ketiga adalah membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya. Jadi warna kuning ni, apa yang kita nampak, kita catat balik dalam PB, dalam definisi cara operasi di ruangan PB nampak. Okay. Okay, ini semua contoh antibiotik. Okay, ini semua contoh-contoh yang cikgu boleh bagi. Okay, kita ada 3 minit lagi. Air suling, ini semua contoh definisi cara operasi. Okay, contoh. Okay, baik. Contoh. Okay, cikgu rasa cukup kot hari ni. Okay, graf ni cikgu go through saja sebab cikgu tak boleh terangkan dengan kita ada masa 2 minit. Jadi graf kita tahu ada garis lurus dengan lengkung. Kemudian kita ada kata tugas, graf bar dan juga graf histogram. Kita refresh saja. Ini adalah graf lengkung. Ingat nak murid semua, pastikan titik kamu dipindahkan dengan betul dan graf mesti licin dan tidak boleh menggunakan pembaris. Tapi kalau graf garis lurus boleh menggunakan baris. Dan kemudian ini adalah contoh dalam graf bar. Ingat graf bar mesti ada senggang, ada ruangan, ada jarak antara graf tersebut. Dan kemudian semua bar dilukiskan, kita kena lukis sama lebar. Dan yang terakhir ini adalah contoh histogram. Okey, baik. Jadi cikgu rasa sebenarnya cukup kot. Cikgu cuba buat selaju yang mungkin tapi kita ada masa lebih kurang 1 minit lagi. Jadi cikgu minta maaf sebab cikgu memang agak first time nervous. Jadi cikgu tak sempat nak paste link Telegram tapi insyaAllah cikgu akan share dalam panitia daerah link tersebut. Bahan-bahan semua dah sedia dalam tu. Jadi kamu hanya klik link tersebut, kamu akan masuk dalam link tersebut, kamu akan dapat semua PowerPoint yang cikgu share hari ini dan share pada kawan-kawan yang tak dapat masuk pada hari ini. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua sebab semua yang sudi masuk, sempat masuk hari ini. Kamu duduk di rumah elok, stay at home, stay safe dan juga ingat jangan keluar sebab kita boleh memendung COVID, insyaAllah COVID-19 ni. Dan Paru. okay, boleh on, tak ada masalah, boleh on semua.